Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur kepada Allah Ta'ala kerana kita dapat berhimpun pada hari ini sebelum solat zuhur berjemaah untuk kita saling memperingati antara satu dengan yang lain, dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati Allah Ta'ala. Antara perkara yang besar dalam bulan Ramadan selain daripada ibadat yang diwajibkan dan difardukan oleh Allah Ta'ala ialah berlakunya penurunan Al-Quran. Bulan Ramadan dikaitkan dengan penurunan Al-Quran berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, Syahrul Ramadana unzila fihi Al-Quran. Dikaitkan bulan Ramadan itu dengan penurunan Al-Quran, hudan linnas, petunjuk kepada sekalian manusia. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Hu itu rujukan ialah khitab dia, ialah kepada keseluruhan Al-Quran. Anzalnahu fi lailatul qadr, pada malam Lailatul Qadar. Jadi pada menafsirkan ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan kepada manusia bahawa penurunan keseluruhan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke langit bumi diturunkan sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Daripada langit bumi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku penurunan itu selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Contoh dengan di kampung atau digenapkan oleh para ulama 23 tahun. Jadi ketika mentakrif makna Al-Quran, ulama-ulama ulumul Quran di kalangan yang menanggapi Al-Quran ini, ulama menyatakan ada 9 ta'rif. Saya bawa 1-2, nanti kalau ada masa lagi kita sambung. Antara ta'rif yang dibuat oleh para ulama ulumul Quran yang berkaitan dengan Al-Quran, membacanya suatu ibadah. Ini yang kita angkat dalam bulan Ramadan. Pembacaan Quran dipertingkatkan. Jadi konteks membaca Quran kita faham tak? Maknanya satu huruf bersamaan dengan 10 kebajikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alif Lam Mim bukan satu huruf. Alif harfun, waw lam harfun, wa mim harfun. Dan tiap-tiap huruf itu ketika membacanya memberi pahala, dicatat oleh para malaikat dengan 10 pahala pada setiap huruf. Apalagi dibaca pada bulan Ramadan.
Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut benda sunat pada bulan Ramadan diganjari oleh Allah dengan ganjaran yang wajib. Yang wajib diganjari oleh Allah Ta'ala sampai 700 kali ganda. Cuma kita nak menarik perhatian dari sudut macam mana sahabat-sahabat Nabi melakukan penghayatan terhadap bacaan Al-Quran. Ada di kalangan sahabat Nabi bacaan Quran yang hebat, sedap. Antaranya Abu Musa Al-Ash'ari. Nabi melatih sahabat-sahabatnya lepas Isyak balik rumah baca Quran. Itu terbiak. Kita lepas Isyak ni tak tahu buat apa kalau balik rumah. Tapi Nabi melatih para sahabat semua rumah-rumah di sekitar Madinah lepas Isyak sampai tidur mereka membaca Al-Quran. Itu terbiak. Dan sepatut itu menjadi tarbiyah pada kita pun. Macam mana dilakukan oleh para sahabat Nabi, macam itu kita pun. Dan sahabat-sahabat Nabi itu dia tidur dengan bacaan Quran. Kita ni kalau tidur atas cushion, tengok TV tengok kita, ini bukan tidur yang dianjurkan. Marilah sama kita membaca Quran, akhirnya tidur dengan bacaan itulah. Jadi Abu Musa Al-Ash'ari satu nama yang bacaan Qurannya hebat, suaranya sedap, taranannya hebat. Jadi besok paginya Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur Abu Musa Al-Ash'ari. Dia kata bacaan Quran kamu sedap malam tadi. Abu Musa Al-Ash'ari bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kamu mendengar bacaan Quranku?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku mendengar bacaan Quran." Lalu Abu Musa Al-Ash'ari menyebut, "Kalau begitu, kalau aku tahulah engkau mendengar bacaan Quranku, nescaya akan aku perhebatkan bacaan." Maknanya dari sudut bacaan dan taranum yang baik, ini suatu tuntutan dalam konteks membaca Quran. Itu sebab tuan-tuan, makin banyak kita baca Quran, sepatutnya makin sayang pada Allah. Macam mana nak kita mencintai Allah? Mencintai Allah bermakna dengan mencintai kalam Allah. Jadi kalam Allah ni dalam konteks kalam Allah ni perkataan Allah. Kita belajar bahawa Allah tu berkata-kata. Di mana perkataan Allah? Dalam Al-Quran. Di mana perkataan Allah? Dalam Al-Quran. Dan kalau kita nak mengangkat kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada kaedah lain melainkan kaedahnya ialah mencintai kalam Allah, mencintai kalam Allah yang ada dalam Al-Quran. Sebab kalau kita pergi katih lagi, Nabi ni suruh baca Quran dengan menangis. Satu rumah yang Nabi singgah, di malam yang lain pula dia baca satu ayat mudah yang biasa kita dengar. Apa orang dalam rumah tu baca? Hal ataka hadisul ghasyiyah. Sudahkah sampai berita tentang hari kiamat kepada kamu? Dia ulang dan menangis. Ayat itu, ayat yang sama. Hal ataka hadisul ghasyiyah.
Hal ataka hadisul ghashiyah. Ayat itu saja diulang. Yang dalam rumah menangis, yang dalam rumah tak tahu. Yang sedang mendengar bacaan itu di luar rumah ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila dengar bacaan dalam rumah tu sudah menangis, Nabi pun menangis kat luar rumah. Dan Nabi menjawab, sudah sampai kepada aku berita tentang hari kiamat itu. 6,000 ayat lebih dalam Al-Quran. Ayat yang mana gamaknya yang kita baca menangis. Lain-lain, tuan-tuan baca lain, ayat lain yang menangis. Saya baca lain, lain pula. Makcik baca lain, lain pula. Yang mana satu? Dalam 6,000 lebih ayat itu, yang kita baca menangis. Dan marilah kita membacanya lepas Isya sampai tidur. Kita menangis dengan ayat itu. Ini konteks penghayatan Al-Quran sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik ni kita pilihlah tuan-tuan, mana satu ayat. Kalau tak ada ayat, saya cadangkan satu ayat. Ayat yang biasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat tu saya tahu, tuan-tuan tahu. Tak payah dah, maknanya pun kita tahu. Baca kali pertama, ingat pada arwah mak. Nangis ha? Takkan tak menangis? Baca lagi pula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Konteks Quran ni tuan-tuan, dia mesti dibaca berulang-ulang. Tak mungkin baca sekali. Kalau nak menghafalnya, diulang-ulanglah sebanyak mungkin. Bayangkannya, satu orang hafaz Quran, bawa 30 juzuk hari-hari dalam kehidupannya. Apa legamak dia dapat di sisi Allah Ta'ala? Oh, ganjaran yang besar. Jadi diulang-ulang ayat tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ingat arwah pak kita pula. Baca, teringat kita tu nak duduk di lubang yang sempit. Sudahkah bersiap? Tanya diri, kamu tak tahu bila Allah Ta'ala nak ambil ya. Sudah siapkah untuk duduk di lubang yang gelap itu? Marilah kita baca Quran dengan menitiskan air mata. Sebab itulah tarbiyah Nabi kepada para sahabat ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau kita tengok Imam Mekah, saya baca dia punya latar belakang sejarahnya, antaranya Imam Sudais, Abdul Rahman Sudais. Ini patut jadi idola kita. Janganlah idola kita pemain bola sepak. Semalam ada satu ustaz sudah panggil, jom kita minum, semua pun berminum, minum budak. Ustaz tu balik tengok bola. Ya Allah. Saya tanyalah, lawan apa ni? Malaysia lawan Arsenal. Janganlah idola kita pemain bola. Pemain bola ni kencing pun tak basuh. Apa jadi idola kita? Kita ni bersucikan main lagi. Air mutlaknya, air mutan najis tak boleh, air mustamal tak boleh. Depa tu apa mesti tak? Ayu orang tak pakai apa tu. Jadilah idola kita ni ialah para imam di Mekah tu. Saya antara idola saya tu ialah Imam Sudais tu.
Satu kali orang telefon dia, ni dialog. Kita nak tengok macam mana orang yang membawa 30 juzuk hari-hari dari umur 12 tahun. Dia mula menghafaz Quran dan sudah hafaz Quran tu umur 12 tahun. Jadi satu orang sudah telefon dia. Tuan Syekh, boleh tak takbir mimpi saya? Kata dia orang telefon. Apa mimpinya? Yang boleh saya takbir, saya akan maklum pada anda. Jadi mimpi saya ialah saya melihat ada satu orang tawaf di Kaabah secara telanjang. Bolehkah ditakbir mimpi ini? Lalu Imam Sudais kata, kalau mimpinya seperti itu, orang itu diampunkan dosanya. Lalu orang yang menelefon Imam Sudais ni, dia tanya, kalau saya tahulah siapakah orang yang saya mimpikan itu dalam mimpi saya tu, bolehkah saya beritahu namanya? Kata Imam Sudais, kamu wajib beritahu sebab ini berita gembira untuk orang yang kamu tengok dalam mimpi itu. Kata dia orang tu, yang saya tengok dalam mimpi saya ialah Tuan Syekh sendiri. Masya Allah. Orang yang bawa 30 juzuk dari umur 12 tahun sampai sekarang. Kita ni berapa surah lah gamak kita bawa, tuan-tuan. Zuhur karak, Qul huwallah. Asar karak, Qul huwallah. Ambil inisiatifnya untuk kita menghafal surah-surah dalam Quran. Dia kaedah dan pendekatannya dia diulang-ulang. Itu kaedahnya. Kita dah belajar dulu dengan satu guru sampai khatam. Sudah lah. Mana ilmu Quran, bacaan Quran tu kita tak dapat secara sendiri kita baca. Ngadap satu guru, ngadap satu ustaz tu mengaji Quran. Okey. Ditambah sekarang dengan hafalan. Duha sampai An-Nas ni ada 18 surah. Dua An-Nas. Kalau tak boleh bawa seluruh Quran lah, bawalah surah tu, Duha, An-Nas. Ambil yang pendek-pendek dulu. Sama dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil hadis paling pendek, 2 perkataan. Ada tak hadis 2 perkataan? Ada. Dalam matan Arba'in, takkan 2 perkataan tak hafal. Mangko yuk kalau 2 pun tak hafal. Apa dia hadisnya? La taghdha. Macam mana? Mudah sangat tu, hafal dah. La taghdha. Jangan marah. Takkan tak hafal? Islam taslim. Takkan tak hafal? Islam taslim. Islam anda sejahtera. Tu hadis Nabi dah 2. Tuan-tuan, kita nak balik jumpa Allah Ta'ala. Apakah selesa balik jumpa Allah dalam keadaan tidak membawa apa-apa bekalan? Satu surah kita hafal lah, surah pendek-pendek tu. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul ya ayyuhal kafirun. Susah sikit, round about. Tak jumpa lakum dinukum waliyadin. Tapi yakinlah, kalau balik ni kita bawa sikit Quran, ada yang kita hafal, hadis Nabi yang kita hafal. Ini semua nak jadi bukti yang akan menjawab pertanyaan dalam kubur. Kita tak tengoklah amalan tu atas dunia saja, nak tengok jauh ke depan. Apa nanti nak kita jawab dalam kubur? Dalam hadis Nabi, ada hadis mengatakan 1 soalan. Ada mengatakan 3 soalan. Yang dalam talqin Melayu tu banyak menua soalan tak terjawab.
Saya kalau baca talqin, saya baca 3 soalan. Apa soalannya? Nombor 1, Allah Ta'ala tanya, malaikat munkar tanya, Mar Rabbuka? Surah Qul Huwallah yang kita hafal, Ayatul Kursi yang kita hafal, ini nak jawab. Ayat-ayat Quran yang kita hafal, kalam Allah yang kita cinta, yang kita baca ayat-ayat Allah Ta'ala sampai menangis, ini nak jawab depan malaikat munkar tu. Tapi kalau satu pun tak bawa, kalau tak boleh baca Quran pula lagi, macam mana? Macam mana nak jawab dalam kubur ni? Mar Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Kita hafal Qul Huwallahu Ahad, yang itulah jawab. Kita hafal Ayatul Kursi, yang itulah jawab. 2, Ma dinuka? Soalan nombor 2. Apa agama yang kamu bawa balik ni? Nombor 3, ditanya oleh malaikat munkar, Ma hadzal rajul ba'asa fikum? Siapa dia lelaki yang dibangkitkan kepada kamu? Ni. Jadi kalau ada hafal hadis Nabi SAW, tak kira lah pendek panjang. Kita bukan nak hafal macam muhadisin tu. Muhadisin tu tak terhafal yo. An dekat 20 nama tak terhafal. Kita hafal matannya. La taqwa, Islam taslim, balighu anni walau ayat. 3 perkataan. Dia ada 2, ada 3. Kalau kita susun elok, insya-Allah dapat kita hafal hadis Nabi dan juga ayat Quran. Jadi surah Duha sampai An-Nas ini surah-surah yang pendek. Janganlah kita bagi alasan tak boleh hafal. Lagu Hindustan hafal. Takkan Quran tak hafal. Fatihah boleh hafal, takkan surah-surah pendek tu tak boleh hafal. Daripada suratul A'la sampai An-Nas ada 22 surah. Berusahalah kita untuk menghafal ni. Kalau kita tengok tadi satu contoh, orang yang bawa 30 juzuk kan, dalam konteks kehidupan dia, apa balasan dia yang diberikan oleh Allah Ta'ala? Dosa-dosanya diampun oleh Allah. Belum lagi kita tengok di kalangan tabi'in, antara Sayyidina Umar Abdul Aziz. Sayyidina Umar Abdul Aziz ni daripada keturunan Sayyidina Umar. Dia ada satu ayat yang dia baca menangis. Dan setelah menjadi khalifah, ayat itulah diulang-ulangnya sebelum tidur. Tidur dalam keadaan menangis, menangisi terhadap ayat Quran yang dibaca. Bila saat kematian dia, Umar Abdul Aziz, saat kematian dia, berkerumun orang. Pasal Umar Abdul Aziz adalah khalifah. Tetapi bila datang saat sakratul maut tu, dia suruh keluar. Semua yang ngadap dia tu suruh keluar. Dan dia membaca ayat yang selalu dia baca sampai menangis itu, sampai habis nyawa dia. Itu sebab tuan-tuan, penting dalam konteks untuk melihat bacaan Quran dalam konteks kehidupan kita. Jadi takrif yang pertama ialah membaca Quran adalah suatu ibadah. Jadi bila kita tengok Quran, jangan tengok sudut tu aja. Ada 9 saya sebut tadi. Takrif tentang apa makna Quran supaya dapat makna yang menyeluruh. Makna yang kedua, Al-Quran adalah kalam Allah yang kalau diperjuangkan oleh mana-mana orang beriman, ia adalah jihad fi sabilillah. Mana-mana dasar Al-Quran yang diperjuangkan dalam konteks kehidupan, ia adalah jihad fi sabilillah.
Itu sebab tentuan dan konteks kehidupan kita, sembang kita, bicara kita, tak ada lain.